Terima kasih Taufik, dan siaran langsung kami akan dibawakan kepada anda esok di Johor, dan kita akan bersama Irfan dan juga Raja Sofia esok untuk sambutan Hari Radio Sedunia. Dengan itu kita akan terus ke segmen seterusnya di mana kita akan bincangkan tentang seni kreatif komersial dan ekspresif. Apakah perbezaan antara dua seni kreatif ini? Kita bersama dengan tetamu saya, Profesor Madya Teknologis Dr. Rusmadia Anwar yang merupakan Dekan Akademik dan Antarabangsa, dan Profesor Madya Dr. Mumtaz Mokhtar, Ketua Pengajian Seni Halus dari Kolej Pengajian Seni Kreatif KPSK Universiti Teknologi Mara. Terima kasih bersama kami. Terlebih dahulu kita buat perbandingan dan membantu para penonton kita untuk faham apakah perbezaan antara seni kreatif komersial dan ekspresif. Silakan, Dr. Terima kasih Saudara Terence kerana menjemput kita pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi tentang apa yang dilaksanakan di peringkat universiti, terutamanya Kolej Pengajian Seni Kreatif. Melihat kepada konteks seni ekspresif dan juga seni komersial, mungkin dari segi proses pembuatan ataupun penghasilannya mungkin tidak ada perbezaan yang ketara. Walau bagaimanapun dari segi istilah ataupun takrifan seni kreatif komersial itu sebenarnya dia adalah berasaskan daripada customer demand, yang mana apa jua penghasilan yang dibentuk ataupun diolah itu adalah datang daripada pengguna ataupun pelanggan kita. Manakala bagi seni ekspresif ini, dia sebenarnya bila kita lihat ramai yang mungkin mengatakan dia adalah luahan hati, luahan perasaan pengkarya. Sebenarnya ada sedikit gambaran di dalam penghasilan proses ekspresif seni ini adalah intelektual. Penyusunan komposisi ataupun elemen dan prinsipal di dalam menghasilkan karya yang berbentuk ekspresif ini. Dia bukanlah semata-mata satu luahan dan juga emosi seseorang pengkarya itu. Kerana kita lihat dalam konteks kajian ilmu itu sendiri, pengkajian terhadap seni ekspresif ini sebenarnya ada konteks ilmiahnya. Itu adalah sedikit sebanyak gambaran perbezaan di antara seni komersial dan juga seni ekspresif. Jadi kepada Profesor Madya, Dr. Mumtaz, ingin kita bertanya yang mana lebih mendapat tempat ataupun lebih mudah difahami oleh rakyat, dan juga yang mana lebih diminati sebenarnya pada pendapat Doktor? Ya, mengikut pendapat saya lah, tentu seni komersial itu mendapat tempat, ya, kerana seni komersial itu menepati cita rasa pelanggan masing-masing, dan ia berkaitan dengan trend semasa. Kalau kita memilih contoh fashion pakaian tu, yang dipilih ialah rekaan-rekaan yang terkini, rekaan-rekaan yang menepati cita rasa masyarakat hari ini. Jadi sudah tentu seni komersial itu mendapat tempat. Namun begitu, kita juga pada hari ini masyarakat kita di tanah air terutamanya sudah celik seni. Maka seni-seni ekspresif itu juga telah mendapat tempat. Telah ramai yang datang berkunjung ke galeri seni dan menikmati filem-filem tempatan kita, dan mendengar muzik-muzik tempatan kita, indie music dan sebagainya, kerana mereka telah faham apakah itu seni ekspresi. Kerana seni ekspresi itu juga mempunyai nilai-nilai yang kita anggap istimewa berbanding dengan seni komersial yang dapat memenuhi cita rasa general, kan, keseluruhan. Dan ini juga ada mungkin kaitan dengan teknologi, kerana pada satu ketika adalah sukar untuk meminati muzik-muzik indie seperti yang Doktor sebutkan tadi, disebabkan sukar untuk mendapat akses kepada muzik genre ini. Tapi kini dengan Spotify, YouTube dan sebagainya, mereka yang berkarya dalam seni ekspresif ini lebih mudah untuk mencipta satu pasaran untuk apa yang dihasilkan. Jadi selain daripada itu, mungkin kita boleh bincangkan tentang perkembangan teknologi yang mempengaruhi seni kreatif komersial dan juga seni ekspresif dalam era digital ini. Profesor Madya, Doktor, silakan. Terima kasih, Saudara Terence. Kita melihat teknologi ini sebenarnya sebagai satu sahabat di dalam perkembangan kehidupan dari zaman primitif sehinggalah hari ini. Kita lihat perkembangan teknologi itu berbeza. Dan kalau kita melihat kepada apa yang berlaku 10 ke 15 tahun yang lepas, teknologi komputer mengambil alih
peranan beberapa hasil rekaan ataupun hasil penghasilan seni. Dan pada hari ini kita lihat teknologi artificial intelligence mengambil alih yang dikatakan maka semua orang boleh menghasilkan karya. Tetapi bila kita lihat daripada dua aspek teknologi ini, 10 tahun ke 15 tahun yang lepas, kita melihat sebagai contoh, cerita-cerita berkenaan dengan proses penghasilan karya ataupun seni ini. Tetapi pada era itu, apabila komputer mengambil alih, teknologi mengambil alih proses, dia sebenarnya mengecilkan proses mendapatkan idea. Jadi lebih mudah untuk seseorang pengkarya itu untuk menghasilkan sesuatu karya, initiate idea. Tetapi dia bersifat template pada ketika itu. Dan banyak teknologi itu dah sediakan template untuk kita, dah tak perlu lagi memikirkan idea. Macam dan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Dan bila hari ini dikatakan artificial intelligence mengambil alih pemprosesan itu. Tetapi kekuatan artificial intelligence ini adalah untuk memproses, menganalisa. Tetapi apa yang hilang di sini? Yang hilang di sini adalah imajinasi. Betul. Artificial intelligence, apa jua teknologi tidak boleh mengambil alih kekuatan imajinasi, the human brain. Jadi inilah sebenarnya mengapa pengkarya seni itu ataupun pereka itu mempunyai kekuatan untuk sentiasa sustain di dalam zaman teknologi ini. Dan kita tak perlu risau tentang teknologi ini mengambil alih kehidupan kita. Sekiranya itu yang dijadikan pendekatan bahawa semua orang boleh menghasilkan seni reka ataupun seni ekspresif ini, the brain of human yang kita katakan misteri dipegang oleh manusia itu sendiri. Jadi ini masih menunjukkan bahawa persaingan mungkin antara teknologi AI ataupun kecerdasan buatan itu dengan keupayaan semula jadi manusia tidak berlaku dalam seni ataupun arena seni kreatif dan ekspresif ini. Seterusnya, adakah seni kreatif komersial dan seni kreatif ekspresif boleh saling melengkapi dalam konteks pameran atau sebarang projek seni? Profesor Mada Dr. Mumtaz. Saya sangat-sangat setuju dan saya sangat yakin bahawa seni komersial dan seni ekspresi ini saling bekerjasama, saling terkait. Kerana apa yang kita ekspresikan, apa yang dihasilkan itu juga memerlukan proses seterusnya. Dalam konteks Kolej Pengajian Seni Kreatif, kita sediakan kurikulum di mana kita train dia punya idea, creativity, skill, kita develop the skill, tapi dia bukan berhenti di situ. Kerana mereka akan kongsikan pengalaman itu, hasil itu, produk itu kepada masyarakat. Jadi bila dipamerkan itu, dia akan ada satu lagi stage lagi yang lain. Mereka juga menjual kerana ramai di luar sana yang berkeinginan juga menikmati, bukan saja menikmati, mengapresiasi dan juga memiliki. Jadi proses tu dia walaupun dia ekspresi dan dia akan pergi kepada dunia komersial juga. Itulah yang kita katakan bahawa ekspresi dan komersial itu dia saling terkait. Kerana apa yang penting dalam nilai komersial itu sebenarnya ada dalam nilai ekspresi. Kerana ini adalah membezakan nilai komersial itu. Contoh, apa beza karya ini dengan karya yang lain? Apa beza rekaan ini dengan rekaan yang lain? Apa beza desainer ini dengan desainer yang lain? Kerana mereka ada sentuhan-sentuhan peribadi yang eksklusif, yang sangat personal dan sangat-sangat menarik. Dan kalau kita katakan seni ekspresi itu juga dia tidak terbatas di dalam studio saja menghasilkan karya kerana mereka perlu pamerkan. Jadi mereka juga memerlukan platform-platform yang khusus tadi tu, digital, online dan sebagainya, pameran online dan istilah penghasilan karya itu juga telah masuk kepada pemikiran tentang perniagaan. Kerana kalau kita kata konsep ataupun model perniagaan itu 4Ps tu, product, place, promotion and price. Jadi bukan sahaja tertakluk kepada penghasilan produk. Jadi place, di mana kita nak pasarkan, price, bagaimana kita nak meletakkan nilai. Jadi nilai tadilah yang tadi istimewa tu tadi, yang kata dunia imajinasi itu tertakluk kepada humanity, dan promotion. So marketing dia juga
Itu juga sebenarnya ada rantaian dia antara Sekali lagi, ekspresif. ini juga berkait dengan teknologi sebab sekarang kita ada penghasilan NFT dan sebagainya yang juga menjadi rebutan ramai dan juga menjadi tempat di mana pengkarya dapat mencurah bakat dan juga mendapat prize yang setimpal. Ya, betul. Dan kalau dalam arena teknologi lama sebelum ini, pemilikan satu-satu seni itu 100%. Kalau dijual, maka pengkarya tidak mendapat apa-apa habuan selebihnya, tetapi apabila kita merujuk kepada NFT dan teknologi baru, ia tetap akan memberi pulangan kepada pengkarya asal. Jadi merupakan satu cara baru untuk melihat kepada dunia seni. Namun apakah peranan pendidikan, Profesor Madya, Doktor, dalam kita memahami perbezaan antara seni kreatif komersial dan ekspresif, terutama sekali kepada generasi muda yang mungkin kata, saya tak perlu pendidikan, saya boleh berkarya dengan sendiri. Dan kita melihat seni ini dieksplor sehingga peringkat tinggi, dan kita lihat apakah sebenarnya yang kita kaji atau yang kita lihat dalam perspektif yang lebih tinggi. Sebagai pendidik, dan tentunya kita kena memahami asas di dalam pemberian ilmu kepada masyarakat, terutamanya pelajar. Yang mana di peringkat rendah kita faham asas seni itu perlu diterapkan kepada anak-anak pelajar ini sebelum dia pergi ke peringkat menengah, di mana dia eksplor penghayatan terhadap seni. Tetapi di peringkat institusi pengajian tinggi ini, kita melatih cara berfikir pengkarya ataupun designer ini ke arah mengaplikasi di mana perlu diletakkan seni itu. Kerana apa? Kerana selepas bergraduat, persoalan yang paling mencabar adalah employability. Sebab itu bila kita lihat reka bentuk kurikulum yang kita hasilkan ini bukan sahaja melatih pelajar untuk memahami apa itu seni, menghasilkan seni, tetapi meletakkan di mana seni itu sepatutnya berada. Kerana nilai komersial dan nilai ekspresif itu saling bergantung di antara satu sama lain, tetapi kesilapan kita meletakkan di mana bakat kita itu sepatutnya atau hasil karya itu memungkinkan kita karya itu hanya simpan seperti kekal di seperti tempat tersebut. Ini yang menyebabkan bila kita lihat even Belanjawan 2024, kita ditunjukkan satu indikator pentingnya industri seni kreatif ini kepada negara, di mana diperuntukkan hampir 160 juta peruntukan untuk Belanjawan 2024. Malah di negeri Selangor ini sendiri, untuk bulan April ini kita difahamkan kerajaan negeri akan membuat satu polisi berkenaan dengan kreatif ekonomi. Jadi ini memberi gambaran bahawa dasar dan polisi berkaitan dengan seni kreatif ini sebenarnya memain peranan seperti mana yang disebutkan 10 tahun lalu apabila dasar industri kreatif itu dibangunkan atau diterjemahkan untuk kita memahami bahawa takrifan dasar industri kreatif di Malaysia ini mungkin berbeza dengan beberapa negara. Baik. Salah satu pusat untuk membantu anda mendapat pendidikan yang sempurna semestinya adalah untuk anda bersama-sama dengan kedua Profesor Madya kita dalam mendepani cabaran teknologi dan juga mendapat pendidikan yang sempurna. Anda boleh melawat Kolej Pengajian Seni Kreatif KPSK UiTM untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Sila layari laman sesawang mereka. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Rosmadiah dan juga Profesor Madya Dr. Mumtaz kerana sudi bersama kami pagi ini. Seterusnya kita akan melintas langsung ke Sabah untuk bersama dengan Asma Asmuni dan sekali lagi kita membawakan pengisian sambutan